Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung sikit lagi perkongsian kita sekitar kajian sirah dan kepimpinan bersama dengan Madani Training Center. Jadi alhamdulillah sebelum ini kita dah melihat sepintas lalu tentang pentingnya kita memahami fasa pertama ataupun 40 tahun Rasulullah sebagai sebelum mana latihan yang dilalui oleh Rasulullah SAW ataupun persiapan dan perencanaan Allah Ta'ala untuk menyiapkan Nabi yang terakhir dalam 40 tahun yang pertama itu sebelum kenabian. Jadi untuk kali ini kita nak melihat lebih mendalam. Mungkin dalam tempoh 40 tahun itu rasanya yang paling penting yang pertama kita boleh sentuh adalah tentang satu mauqif ataupun satu session di mana kita tengok dalam tempoh 40 tahun Allah Ta'ala telah membersihkan pergantungan Rasulullah SAW daripada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok sejak kecil Rasulullah yatim piatu. Ketika dia masih dalam kandungan, ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian ketika dia baru saja sampai ke pangkuan ibunya, kemudian ibunya pula meninggal dunia. Kemudian dibawa balik oleh pengasuhnya Ummu Aiman, diserahkan pula kepada datuknya. Dan kita tahu apa, datuk ni lebih penyayang. Kalau bandingkan ayah dengan mak, kadang-kadang datuk ni lebih lagi sayang pada cucu. Bahkan pernah satu hari Abdul Muttalib ni dia ada satu tempat dekat dengan Mekah, dekat dengan Kaabah tu, kawasan satu teduhan yang memang orang ni tak berani duduk. Sebab dia sebagai ketua kabilah, pimpinan Mekah pada masa itu. Tapi ketika Rasulullah masih kecil, panjat duduk di tempat duduk dia, ketika bapa saudaranya lain nak ambil, nak ubah, tapi ditegah oleh Abdul Muttalib, kerana katanya dia akan jadi orang besar nanti. Jadi insan yang istimewa satu hari nanti. Itu pun tidak lama. Tidak lama dia bersama dengan datuknya, Abdul Muttalib. Kemudian sehingga akhirnya Abdul Muttalib meninggal, dia tinggal pula dengan bapaknya Abu Talib, bapa saudara dia Abu Talib. Dan Abu Talib bagaimana kita sebut sebelum ni, dia seorang bapa saudara yang memang anaknya banyak tapi hartanya sedikit. Jadi di sini kita boleh melihat satu poin penting sebenarnya. Dalam pentarbiahan anak-anak kita di rumah, juga pendidikan generasi, adalah untuk kita membersihkan pergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW tanggungjawabnya adalah sebumi. Kita gambarkan sebelum ni dalam pengembaraan Salman Al-Farisi contohnya, untuk mencari Nabi yang terakhir, kita boleh tengok bagaimana manusia ataupun alam ni berada dalam kelam gelita. Jadi tugas Rasulullah SAW adalah nak menyampaikan dakwah ke seluruh alam. Bermula dengan Mekah, mana Jazirah Arab, kemudian disambung oleh sahabat-sahabat era selepas itu. Jadi dari segi tanggungjawab adalah sebumi. Jadi mustahil kerja-kerja begini dia boleh buat dengan tenaga manusia, dengan keupayaan manusia. Melainkan perlu pada pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya proses pertama dalam didikan Islam itu sendiri. Membersihkan pergantungan pengharapan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mampu menghasilkan kerja-kerja besar bila kita meletakkan seluruh pergantungan dan pengharapan kita hanya kepada Allah. Dalam masa yang sama kita membersihkan segala pergantungan pengharapan kita daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sebenarnya intipati kepada surah Al-Ikhlas. Bagaimana Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah tu Esa. Allah tu Esa. Ahad ni lebih, kalau satu, wahid satu. Kalau ahad ni Esa, lebih halus, lebih seni daripada satu. Mana tidak ada duanya, tidak ada yang boleh dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu Esa. Allahus Samad. Allah lah tempat kita meminta, tempat kita mengharap, tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta-minta, kita merintih, kita mengadu. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau Allah beranak, maknanya nanti kekuasaan dia akan makin tua, anaknya akan mengambil kekuasaannya.
Kalau Allah diperanakkan, maknanya dulu dia pernah baby, kemudian dia jadi kanak-kanak, dewasa nanti tua dia akan mati. Itu bukan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak beranak dan tidak beranak. Tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya satu apa pun yang menyerupainya. Jadi walaupun dalam tempoh 40 tahun belum turun lagi ayat Al-Quran, tapi proses didikan ataupun kurikulum utama dalam tarbiyah Al-Quran telah dilalui secara praktikal oleh Rasulullah SAW. Allah menghilangkan satu demi satu tempat pergantungan manusia biasa. Manusia dia ada rasa kasih pada ayah, rasa harap pada ayah, ayah meninggal dunia. Rasa kasih, rasa harap pada ibu, ibu juga meninggal dunia. Lepas ibu ayah yang dekat dengan Tok Wan, Datuk pun meninggal dunia. Duduk dengan pak saudara pun yang sederhana, serba kekurangan. Menyebabkan Rasulullah terdidik untuk membebaskan diri daripada segala pengharapan, pergantungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam usia yang 8 tahun, dia sudah mula berdikari menjadi pengembala kambing. Dalam tempoh usia yang begitu muda. Hasil daripada program ataupun perencanaan tarbiyah ilahiyah. Bagaimana Allah mengatur kehidupan Rasulullah untuk menjadi nabinya yang terakhir. Secara praktikalnya, secara teorinya, secara ilmiahnya, bila turunnya Al-Quran, Al-Quran mendidik Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sini kita nampak satu checkpoint penting sebenarnya yang kita boleh ambil sebagai ibrah, sebagai iktibar dalam kita mendidik anak-anak kita mendidik generasi, perlunya penanaman tauhid. Itu pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya seluruh pengharapan pergantungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya di sinilah letak rahsia kekuatan manusia. Kekuatan manusia itu bukan bila dia bergantung pada kekuatan diri dia sendiri, bila dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang tercermin dalam sejarah dan perkembangan tamadun Islam. Daripada zaman Rasulullah sampai zaman sahabat. Begitu juga zaman selepas itu kita melihat bahawa kekuatan bukan pada bilangan, bukan kepada kecanggihan peralatan yang digunakan, tapi adalah pergantungan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam peperangan Mu'tah, 3,000 lawan dalam 3,000 lawan 200,000. Kita bayangkan tentera Islam satu 3,000 berdepan dengan musuh Islam 200,000. Satu nisbah 65. Masa tu Abu Hurairah dia baru saja sampai Madinah. Abu Hurairah dia hijrah ke Madinah masa Khaybar. Dia bukan sahabat awalun bersama-sama di Mekah ataupun sahabat Ansar di Madinah. Dia datang kemudian masa Khaybar baru dia sampai bersama dengan kabilah dia yang masuk Islam lebih kurang kalau tak salah 80 keluarga lebih. Jadi ini peperangan pertama bagi dia. Bila tengok tentera musuh 200,000 dia kata fabariqal basari. Terbeliak biji mata dia. Maknanya terpana dia. Tapi di sebelah dia seorang sahabat senior yang ahli Badar, Arkam, nama Sabit bin Arkam. Jadi kata Sabit bin Arkam, dia tengok Abu Hurairah, dia kata, adakah kamu terkejut dengan bilangan mereka yang ramai? Sungguh kamu tidak bersama kami ketika Badar. Ketika itu bilangan tidak menentukan kemenangan. Jadi kita melihat pergantungan penuh sahabat-sahabat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasil pada didikan Rasulullah yang berpandukan Al-Quran. Ini yang menjadi sumber kekuatan sebenarnya. Bahkan kita tengok banyak peperangan-peperangan dalam Islam, tentera Islam bilangannya kecil, tapi tentera musuh bilangannya berkali-kali ganda lebih besar. Kalau peperangan Mu'tah 65 kali ganda. Begitu juga dengan peperangan-peperangan lain daripada peperangan Badar dan sebagainya. Bahkan yang dimaksudkan oleh Sabit bin Arkam ketika berdepan dengan tentera musuh yang ramai, dia kata, sungguh kamu tidak bersama kami ketika Badar, ketika itu bilangan tidak menentukan kemenangan. Yang dimaksudkan oleh Sabit bin Arkam bukan 313 lawan 1,000. Itu satu nisbah 3. Tak boleh dibandingkan satu nisbah 65. Tapi dimaksudkan oleh Sabit bin Arkam bagaimana dalam peperangan Badar Allah menzahirkan pertolongan. Mereka melihat wajah-wajah musuh yang dicacatkan, putus telinga, putus hidungnya. Kena dibunuh ataupun dicacatkan oleh para malaikat. Itu yang membezakan korban yang hasil pada sahabat-sahabat Rasulullah ataupun yang dibunuh oleh para malaikat.
Jadi sahabat-sahabat Badar, Allah zahirkan pertolongannya, menjadikan jiwa mereka lebih yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah sumber kekuatan yang sebenar. Bila manusia menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menafikan ikhtiar, tapi ikhtiar kita sebenarnya terbatas. Untuk kerja-kerja besar, terutama hari ini untuk membangunkan semula ummah yang telah melalui fasa-fasa keruntuhan, dia tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan tenaga dan upaya manusia, melainkan bila kita sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar yang sempurna, tapi natijahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan pernah dalam satu peperangan di zaman Rasulullah, tentera Islam begitu ramai berbanding dengan tentera musuh. Itu peperangan Hunain. Tapi hampir-hampir mereka kalah. Bahkan Allah menegur mereka dalam surah Taubah. Jadi surah Taubah ni tentang peperangan Hunain. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka hampir kalah. Tapi Allah Ta'ala sebut satu perkara saja, iaitu إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Ketika kamu rasa ujub. Bukan rasa izzah. Izzah ni dikaitkan dengan satu yang lebih tinggi. Kita rasa izzah dengan Islam. Kita rasa mulia dengan Islam. Kita rasa izzah dengan Allah Ta'ala itu dia bukan ujub. Jadi dia bukan satu benda yang kita nisbahkan pada diri kita. Tapi إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. Ketika kamu rasa takjub dengan bilangan kamu yang ramai. Sehingga manusia mula rasa lemah pergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada situ bermulalah detik-detik kelemahan dan hingga akhirnya hampir-hampir tentera Islam kalah, sehinggalah Allah menurunkan balik ketenangan dan beri balik kekuatan dan akhirnya mereka menang. Jadi akibat daripada peperangan Hunain. Jadi inilah sebenarnya yang kita nak highlightkan di sini, bagaimana Rasulullah salah satu program yang dilalui ataupun perencanaan Allah pada dirinya dalam kehidupannya adalah Allah Ta'ala membersihkan segala pergantungan, pengharapan pada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah sebenarnya yang penting dalam didikan generasi, didikan anak, adalah pendidikan iman itu sendiri. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Bukan sekadar merasai keesaan Allah, bahkan kita membersihkan pergantungan kita kepada selain Allah Ta'ala dan kita memurnikan tauhidullah tu. Kita meletakkan seluruh pengharapan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membersihkan pergantungan-pergantungan pengharapan-pengharapan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam tu sekadar sikit sebagai sedikit perkongsian untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambungkan lagi dalam siri-siri yang seterusnya. Aku liqauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.